warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'i tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil huquqi alaina ajma'in. Wabil khusus al-alim al-alamah Al-Syeikh Abdul Ghani Yahya wa Syeikh Umar Yusuf. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadiratillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada kita pada malam ini untuk sama-sama kita menyambung lagi kuliah pengajian kitab kita, iaitulah kitab Risalatut Tauhid dan juga Minhajul Abidin di tempat yang dimuliakan Allah ini, iaitu di tempat pengajian Komplek Islam Darul Faizin Kedah, yang moga-moga Allah mengurniakan rahmatnya kepada kita semua dengan diampunkan akan segala dosa kita dan diberikan kita ganjaran pahala yang berlipat kali ganda dan akhirnya ditempatkan kita di dalam syurganya nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengasas mudir Ustaz Jafri Mahmudi dan seluruh ahli keluarganya dan juga ahli jawatan kuasanya yang terlibat dalam menjayakan program-program ilmiah dan bermanfaat di tempat ini, dan yang amat disanjungi segalalah para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada malam ini. Mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, kita sambung kitab kita Risalatut Tauhid, kitab Jawi, muka surat 21, betul ke? Ya. Betul ya. Atas tu kan, walhasil apakala. Ha? Betul kan? Surat 20, Esa Tuhan pada perbuatan tu belum lagi. 21 Dewan hasil apa kala? Oh, khilaf lah. Ingat mazhab je ni khilaf. Yang ana rasa pun dah bicara yang esa Tuhan pada perbuatan tu. Mungkin ada yang bulan sudah tak dapat hadir ke. Rasanya dah ni. Tak apa, boleh tengok rakaman. Ya.
Baik, kita sambung kitab Jawi Lama pada muka surat 21 atas sekali. Saya bacakan dahulu. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, walhasil, apakala dikata wajib bagi Tuhan bersifat wahdaniyah, maka ternafilah kam-kam yang 5 itu, iaitu ternafi kam muttasil dan munfasil pada zat, kam muttasil dan munfasil pada sifat, dan kam munfasil pada perbuatan. Maka dengan kenyataan yang di atas ini, zahirlah tiada zat yang lain, sifat yang lain dan perbuatan yang lain menyamai dengan zat, sifat dan perbuatan Tuhan. Yang demikian tertolaklah segala kepercayaan-kepercayaan yang membawa kepada menyengutukan Tuhan, bagaimana yang berlaku di sisi satu bangsa di dalam dunia ini ada mempunyai adat dan kepercayaan yang karut sehingga membawa rosak imannya, kerana kepercayaannya itu membawa menyengutukan Tuhan dengan yang lain. Maka perkara yang seperti ini masih banyak pada masa ini, dan banyak pula yang melakukan dia dengan tidak sedar akan mudaratnya, merosakkan iman kepada Tuhan. Maka di sini disuratkan, kan? Disebutkan. No, ba dia tak ada titik hilang. Maka di sini disebutkan sebahagian daripadanya supaya dapat diketahui kesalahannya. Okey, baik. Tu tadi baca je. Okay, sekarang kita tengok satu-satu. Walhasil, walhasil maknanya kesimpulannya lah, rumusannya disimpulkan bahawa apakala tu dulu-dulu kot bahasa dia. Bahasa kita kata apa kata. Walhasil rumusannya apa kata? Dikata wajib bagi Tuhan bersifat wahdaniyah. Maka dengan sebab kita dah faham kelima-lima kam ini, maka yakinlah kita bahawa Allah itu bersifat dengan sifat wahdaniyah. Ingat baliklah sifat wahdaniyah tu apa dia? Maknanya sifat keesaan. Sebab wahda tu diambil daripada perkataan wahidun, yakni makna satu. Wahdaniyah maknanya ketunggalan lah, keesaan, bersifat wahdaniyah, yakni Allah Ta'ala. Maka ternafilah, bila kita dah pegang bahawa Allah itu bersifat dengan sifat wahdaniyah, maka automatik, maka ternafilah kam-kam. Kam tu apa? Ingat balik. Kam tu apa? Kam tu artinya beberapa. Beberapa. Asalnya kam ni berapa. Kan kita belajar bahasa Arab, kam umruka, berapa umurmu. Kam tu berapa, maknanya beberapa yang 5. Maknanya maksud beberapa tu bilangan lah, bilangan yang 5. Jadi maksud kam-kam yang 5 ni, ada 5 perkara ataupun 5 beberapa yang kita tolak, yang tidak sepatut pada Allah Ta'ala. Kita dah ngaji dah, dari segi zatnya, dari segi sifatnya, dan dari segi perbuatannya. Iaitulah dia kata ternafi. Ternafi ni maknanya tolak. Kita rot nafi, kita tolak, menafikan kam muttasil, beberapa yang berhubung. Muttasil kan berhubung. Dan munfasil. Apa makna munfasil? Yang berpisah pada zat Allah. Tak payah nak ulang lagi lah ni. Mana bila nak khatam kitab si ulang sini ya. Kan? Jadi faham situ. Maknanya zat Allah ni kita nafikan, sama ada dia berhubung secara beberapa atau berpisah secara beberapa. Dua-dua kita tolak. Berhubung pun tidak, berpisah pun tidak, dari sudut beberapa tu, bilangan yang banyak, tidak. Dan lagi kam muttasil dan munfasil pada sifat. Sifat pun begitu juga seperti zat. Menafikan sifat Allah itu
ada banyak secara berhubung atau ada banyak secara berpisah. Berhubung pun tidak, berpisah pun tidak, dari sudut bilangan yang banyak tidak sama sekali. Dan kam munfasil pada perbuatan. Okey, kalau perbuatan satu je, mutasil tak ada bicara. Hanya bicaranya munfasil saja, maka lengkapnya jadi 5 kam saja, tidak 6. Okey, dan kam munfasil pada perbuatan. Artinya tidak adalah perbuatan Allah itu dari sudut berpisah itu dengan banyak perbuatan Allah secara berpisah-pisah, mustahil, ditolak akan ia, maka ternafi. Barulah kemas wahdaniyah kita, barulah kemas elok keyakinan dan kepercayaan tu. Baik, maka dengan kenyataan yang di atas mana? Atas tu lah, kam tu, ini zahirlah tiada zat, maka ini zahirlah ni maknanya jelaslah. Zahir tu maknanya jelas, maka jelaslah di hati kita ni, kita yakin bahawa tiada zat yang lain. Bagi Allah Ta'ala tu tak ada zat yang serupa dengan zat Allah. Apa makna zat? Apa makna zat? Halo, diri. Diri. Nanti nak buat exam lah. Hari exam ramai tak datang. Kan? Nak bagi kemas elok, kita ingat, baru kita yakin. Tiada zat maknanya tiada diri yang serupa dengan diri Allah. Allah ada diri tak? Ada. Saya baru nak kena kan. Ada zat Allah. Kenapa kata Allah tak ada zat? Bermakna Allah tak wujud. Allah tak wujud, jadi etis ya dia, golongan tak percaya Tuhan. Dia kata Tuhan tak ada. Mana pula Tuhan ada? Ada Tuhan tu, kita mengaku Allah tu ada tu maknanya ada dirinya. Tapi dirinya macam mana? Jangan kita bicara. Setakat kita percaya, yakin, beriman, Allah itu ada, dirinya itu ada. Tapi orang tanya pula, dah diri Allah tu macam mana? Petak bulat. Aku tak bicara bab tu. Yang tu aku tak tahu, wallahu a'lam. Dia pun kata hang ngaji tak habis ni. Biar ke dia. Ikut ke dia, tidur atas pokok. Baik. Jadi tak sah. Sampai situ je. Sebab kita tak tahu. Baik. Kemudian juga tidak ada sifat yang lain. Maknanya tak ada sifat yang sama dengan sifatnya Allah Ta'ala. Memang mana ada sama. Siapa sifat sama dengan Allah Ta'ala? Allah Maha berkuasa, kudrah, kan? Kita belajar dah sifat kudrat. Belum belajar lagi belum. Sifat kudrat artinya Allah berkuasa. Dunia ni ada tak orang berkuasa? Nama je lah, pinjam cakap pihak berkuasa. Mana? Polis, kan? Tentera ke apa ke, kerajaan ke, sebut pi lah pihak berkuasa. Dah ada kuasa sungguh? Tak ada. Kalau sungguh ada kuasa, time malaikat maut datang nak cabut nyawa Perdana Menteri, nak suruhlah bodyguard dia halang. PM belum sedia nak meninggal ya. Kata malaikat maut, tak apalah saya balik dulu, dia kata. Ada jadi gitu? Tak. Tak jadi apa? Dengan bodyguard dia ambil sini. Mana tahu? Tak. Kan? Itu nak menunjukkan padahal hakikat lemah. Cuma tunjuk gaya macam berkuasa. Ada pegang jawatan tak salah, tinggi melambung mana pun tak tahu, nak duduk pejabat atas langit pun tak apa, kan? Tapi jangan hati tu seperti melangit, yakni tinggi. Ingat, kita dicipta daripada tanah, maka sifat kita tanah, bukan sifat langit. Apa tanah? Tanah di bawah, merendah diri. Sebab kita lemah, tak ada apa pun. Gitu je. Allah yang berkuasa. Pegang jawatan, pegang pi lah, uruslah, takbirlah negara ke apa ke, buatlah bagi elok. Tapi jangan sombong, jangan rasa kita ada kuasa, kita boleh buat apa saja. Tidak begitu.
Maka ternafilah sifat yang lain bagi Allah Ta'ala. Tak ada siapa yang sama dengan sifatnya Allah Ta'ala. Dan juga yang terakhir, perbuatan yang lain. Dan juga tidak ada perbuatan yang siapa pun sama dengan perbuatannya Allah. Maksud perbuatan ni ciptaan Allah tu lah. Apa yang Allah buat, apa yang Allah buat ada manusia boleh buat. Sebab tu saya nak tanya, kita dah mengaji dah ni, maknanya boleh kata hebat gak lah ni, insyaAllah lah nak. Dah sampai sifat berapa dah ni? Sifat ke-6 kalau tak silap kan. Jadi nak tanya, coronavirus tu, COVID-19 tu siapa buat? Agak tu. Jadi bila Allah yang buat, kita nak minta perlindungan kat siapa? Allah. Dan COVID ni dia pegang sini, makhluk tak boleh buat apa pun, tak boleh cipta apa pun. Jadi orang kata ni COVID ni sebab saintis rekaan apa semua ciptaan, tak ada. Semua Allah cipta. Cumanya mungkin virus tu dia bukan virus asalnya, dia satu benda makhluk yang Allah cipta dah. Kiralah apa benda ke, nama segi saintifik dia apa, lepas tu benda tu bercampur. Bercampur tu patutnya kalau ikut adat tak boleh bercampur. Bila bercampur dia jadi mudarat. Jadi mudarat tu jadi virus. Contoh, minyak dengan api boleh campur tak? Kalau campur jadi apa? Asal api kecil jadi besar. Macam tu lah maksud saya. Asalnya api siapa cipta? Allah juga. Minyak siapa cipta? Allah juga. Dah api jahat ke tak? Kalau kata api tu jahat, macam mana kita nak masak? Petik-petik tak nyala, petik-petik tak nyala. Dia pun keluar sikit kat bucu tu. Siapa suruh kata aku jahat? Aku tak nak keluar, dia kata. Tak, dia baik sebab Allah cipta dia. Allah cipta semua makhluk baik untuk kita. Yang tak baik itu setan, dajjal. Tapi makhluk lain semua Allah buat untuk menolong kita, menguruskan kehidupan kita. Jadi api tu baik. Minyak baik tak? Minyak baik kan? Tu kita ada kolesterol. Tapi bukan salah minyak, salah kita makan banyak. Kan? Jadi minyak tu pun baik, api tu pun baik. Yang tak baik, manusia ni sengaja pergi campur. Dia tahu dah kalau campur ni jadi mudarat, ada pergi campur tak? Jadi salah minyak, salah api ke salah manusia? Gitu. Sama kat COVID ni sebenarnya dia mungkin ada makhluk apa tak tahulah, dari segi saintifik je. Ada kan kita dengar ada bakteria baik, bakteria benda-benda macam tu lah. Pergi campur dia jadilah yang mendatangkan mudarat pada manusia. Nampak? Lepas tu kalau minyak tadi dengan api campur jadi api besar. Boleh settle lah api besar ni? Ke kita tak boleh buat apa-apa, biar reda je lah terbakar? Boleh tak? Macam mana nak buat? Panggil bomba je tak jadi kalau bomba tak siram air. Mana panggil bomba tu siram air contoh. Kan? Lepas tu padam. Jadi maknanya semua masalah ada penyelesaian tak? Gitu. Jadi bakteria ni tadi mungkin dia bercampur jadi mudarat. Tapi macam mana nak settlekan dia? Sama ada mungkin pisahkan dia balik, atau mungkin ada satu benda yang boleh memadam dia. Ini sampai kata tak ada ubat, tak ada apa, mustahil. Tu faham maksud saya. Sebab tu kita belajar agama ni supaya orang tidak boleh membodohkan kita. Supaya kita tahu bahawa ini semua kuasanya Allah. Bila jadi macam tu, takut-takut kita nampak pertolongan itu bukan letak di Allah dah, di makhluk. Ni kita takut ni. Nampak kuasa tu di makhluk. Hati tu berhajat nak vaksin ke apa ke, tak kisah, lantak pandai masing-masing lah kan. Tapi bergantung harap dengan KKM, WHO, vaksin dan sebagainya, itu satu masalah besar sebenarnya, lebih besar daripada masalah COVID tu sendiri. Yakin kepada Allah. Adapun yang lain ni usaha dan ikhtiar. Boleh jadi usaha ikhtiar tu jadi tak jadi, boleh jadi tak jadi tak. Tu pegang situ sudah. Jangan overconfident. Gitu. Macam api dengan minyak tadi, kita padam dengan air, logiknya boleh padam. Kalau Allah buat tak padam, boleh juga. Betul. Jadi mudah aja. Yang penting hati tu jangan membelakangkan Tuhan. Jangan tak nampak Allah dalam pergantungan hati kita. Itu yang masalah lebih besar.
Sebab itu COVID itu kalau diukur pada sisi ilmu akidah, ianya sekadar ujian yang kecil sahaja sebenarnya. COVID tu ujian yang lebih besar, tidak yakin kepada Allah, tu lebih besar, tu lebih bahaya dan lebih mudarat. Tu baik. Yang demikian sifat dan perbuatan Tuhan. Okey, selesai dah. Dan perbuatan yang lain menyamai dengan zat, sifat dan perbuatan Tuhan. Jadi ingat, tak ada siapa yang zatnya sama dengan Allah, sifatnya sama dengan Allah, perbuatannya sama dengan Allah. Baik, satu lagi soalan. Tengok semua boleh jawab je, macam hebat je kan. Nak tanya, bolehkah malaikat maut itu mematikan kita? Boleh. Ada tu. Allah yang menghidupkan dan mematikan. Dan malaikat maut buat mana? Dia mengikut arahan Allah. Tugas dia apa? Cabut nyawa. Cabut nyawa tak semesti mati. Allah kata cabut nyawa, dia pun cabut. Tiba-tiba Allah kata tak mati. Tak mati dia. Cabut nyawa tapi tak mati. Boleh tu Ustaz? Mana dah tahu? Kuasanya Allah kan. Macam lampu dengan elektrik lah atau TV dengan plug. Cocok plug, tekan switch on ada. Tiba-tiba kita cabut plug, on lagi dia. Macam lari hantu. Tapi maknanya boleh. Kalau Allah nak buat jadi gitu, tak mustahil benda tu. Sebab tu kadang-kadang ada perkara yang disebut sebagai mencari adat. Hebat lah ni. Semua boleh jawab ni. Tak apa, tunggu bagi soalan susah lagi. Kan? Baguslah tu, alhamdulillah. Kebahagiaannya seorang hati guru apabila anak muridnya faham. Macam tu. Sonok. Ngajar pun puas hati. Kita letih pun hilang letihnya. Gitu. Baik. Zat, sifat dan perbuatan Tuhan. Yang demikian tertolaklah segala kepercayaan yang membawa kepada yang menyengutukan Tuhan. Maka bila kita pegang dah ni kemah-kemah, tertolaklah kepercayaan di dalam hati ada sesuatu yang setaraf dengan Tuhan, yang sama dengan Allah dari sudut kuasa ke, zat ke, sifat ke, perbuatan ke, tak ada. Bila kita pegang dah benda ni elok-elok, barulah hati ni nampak siapa? Nampak makhluk lagi? Tak nampak dah. Nampak Allah. Semuanya Allah. Sebab apa? Sebab makhluk semuanya KO. Makhluk semuanya lemah, semuanya bodoh, semuanya apa pun tarak. Itu makhluk. Jadi tidak ada lagi istilah kebanggaan terhadap makhluk tu. Nampak? Barulah hatinya membesarkan Allah. Barulah lafaz Allahu Akbar dalam solatnya itu penuh dengan makna di hati. Baru dia Allahu Akbar, nak bergetar di hati dia. Sayyidina Ali apabila mendengar azan dikumandangkan, pucat lesu muka dia bila dengar nama Allah disebut, dilaungkan Allahu Akbar. Kita pun kalau orang takbir ramai-ramai kan, buat himpunan, lepas tu takbir bergema satu masjid, Allahu Akbar, hati tu rasa macam mana? Hati tu rasa Allah, bergetar hati tu. Tu tanda-tanda kekuatan iman, keyakinan dalam hati kita. Lepas tu kita takbir untuk membesarkan Allah. Ini marah takbir kok mana? Tu biar faham. Baik. Kepada menyengutukan Tuhan, barulah tak nampak ada siapa-siapa sama dengan Allah. Bila tak nampak siapa-siapa sama dengan Allah, tak pandanglah orang tu, pandang Allah adalah. Contoh mula-mula dia pergi makan satu kedai makan ni, kedai tom yam. Makan sedap. Dia pun memang tak lari dah, duduk situ, makan situ tiap-tiap malam. Kan? Sampai dia duduk je, orang tu tanya ada apa? Macam biasa. Maknanya customer regular. Kan? Memang dah tetap sungguh dah dia ni, tak sok. Kan? Tinggal lagi tokek kedai nak letak muka dia. Memenang anugerah customer yang terbaik. Tiba-tiba kawan dia kata, hang tahu tak kedai depan sana
dekat belah pekan tu, aku rasa dah lagi kau dia punya tom yam. Kawan tu buat macam tu pula, tarik air liur. Nampak? Dia kata, betul ke? Aku setakat ni kedai ni aku makan paling sedap. Dak yang ni. Try dah. Aku belanja dah bang, kata. Okey, kita pergi malam ni. Aku nak, kalau tak sedap tumbuk ke? Sungguh-sungguh kawan ni pun. Dia pun bawa pergi tengok, jilat habis keliling mangkuk. Sungguh memang sedap sungguh. Bila dia dah nampak yang kat pekan tu sedap, apa dia pandang yang kat kedai lama dimakan dulu? Tak pandang dah. Silat-silat dia kata, yang ni tak sedap. Dulu kata sedap. Faham tak maksud saya? Bila orang faham tak? Bila orang tak kenal Tuhan, dia nampak apa best? Makhluk. Dia nampak makhluk sedap. Dia nampak duit sedap, harta sedap, pangkat sedap. Kata, ni macam-macam boleh-beli apa. Dia tak sok ke dunia. Tapi bila dia sudah ma'rifatullah, mengenal Allah, dia tahu Allah tu Allah. Kalau duit saja, kalau harta saja, rumah saja, kereta saja. Allah tu Rabbul Alamin. Makna rumah ke, kereta ke, duit ke, apa sekalipun, termasuk diri dia, roh dia, nyawa dia, semua dalam genggaman Allah, milik Allah. Bila dia dah kenal Allah, sedap lagi tak kereta dia? Sedap lagi tak harta dia? Sedap lagi tak pangkat dia? Tak ada. Tenggelam. Sebab tu alim ulama yang hati dia kuat kepada Allah, walaulah duduk di pangkat tinggi, dia tak memandang ketinggian pangkat tu, tetap dia memandang dirinya hamba kepada Allah. Bukti, contoh, Tok Guru Nik Aziz, boleh tengok, bukan kita taksub dengan dia, boleh tengok gaya kehidupan dia. Pergi beli air, pergi kat pasar malam, air kat tepi dalam plastik, beratur macam rakyat biasa beli air harga RM1 ni kat tepi, jalan macam biasa. Tak nak ngundi, beratur macam orang lain, beratur tunggu turn. Tak ada ke tepi ni, datuk nak ni, tak ada. Sebab apa? Sebab dia tak memandang datuk dia tu, dia tak memandang jawatan dia tu. Yang dia pandang, aku hamba Allah. Tapi tugas dia tetap laksana. Sebagai menteri besar, dia tetap laksana tugas dia, tetapi dia tidak memandang dirinya ada kebesaran. Sebab apa? Sebab dia dah kenal yang maha besar. Macam tadilah, bila dah kenal dah kedai yang lebih sedap, tak pandang dah yang lain ni. Gitu. Kita nak ke arah situlah tuan-tuan. Bila dah sampai tahap tu, insya-Allah lah, alhamdulillah, hidup ni jadi tenang aja. Gitu. Bagaimana yang berlaku di sisi satu bangsa di dalam dunia ini ada mempunyai adat dan kepercayaan yang karut. Apa dia nak masukkan sini? Diperhaluslah. Dia nak cakap tapi dia lapik-lapik. Orang Melayu macam tu sifat dia. Sebab tu kalau kita tengok adat-adat orang Melayu dulu-dulu sekarang ni kurang diamalkan. Kalau boleh kita amalkan balik tuan-tuan, kita hidupkan balik suasana adat Melayu tu. Sebab apa? Sebab Melayu tu indah, sifatnya penuh dengan akhlak, ajaran daripada Islam juga sebenarnya. Sebab tu orang dulu-dulu semua berlapik, cawannya berlapik, hatta tiang ni, tiang rumah ada lapik, semua berlapik, pasu bunga berlapik. Nak menunjukkan semua tu berlapik, sampai cakapnya pun berlapik. Itu yang berpantun-pantun tu. Nak masuk Minang nak, hajat datang nak memetik bunga di taman. Kawan tu saya elak juga, tak ada bunga pun. Tak bunga dalam tu, tak faham-faham kata. Tu maknanya dia berlapik indah. Sebab tu ada syairnya, ada pantunnya, gitu. Sama juga ni Tok Syekh ni, dia kata bagaimana yang berlaku di sisi satu bangsa. Satu bangsa mana dia nak masukkan ni? Bangsa Melayu lah, kita lah. Dia kata apa yang berlaku pada satu bangsa Melayu di dalam dunia ini, ada mempunyai adat dan kepercayaan yang karut. Bukanlah dia kata Melayu ni semua jahat, dah. Tapi ada sesetengah tu, ada orang Melayu yang mengamalkan kepercayaan atau adat dan kepercayaan yang karut. Maka berhati-hati.
Sebab itu Islam meraikan adat selagi adat tak melanggar syarak. Tu bukan tak boleh. Tapi kena tengok langgar tak langgar syarak, sehingga membawa rosak imannya disebabkan adatnya pasal iman habis rosak. Kerana kepercayaannya itu membawa menyekutukan Tuhan dengan yang lain. Sebab apa yang dipercaya itu membawa kepada sekutu pada Allah. Okey, malam ni insya-Allah kita nak mengaji apa-apa perkara yang boleh macam mana kita nak kenal benda tu boleh masuk tak boleh masuk dalam perkara yang disebut sebagai menyengutukan Allah. Okey, mula-mula kita tengok contoh yang diberi oleh Tok Syekh kita dalam kitab dia ni. Nanti kita mungkin boleh ambil contoh-contoh lain yang mungkin berlega suasananya dalam masyarakat kita hari ini. Maka perkara yang seperti ini masih banyak, dia kata, pada masa ini. Perkara apa? Perkara karut-marut tadi tu lah, khurafat apa semua tu. Dan banyak pula yang melakukan, ramai pula yang buat. Sebab apa? Sebab jahil dia, dengan tidak sedar, dan dia tak sedar benda tu salah, akan mudaratnya, iaitu merosakkan iman kepada Tuhan. Dia tak tahu dengan sebab dia buat tu iman dia rosak. Kalau dia tak taubat, mati silap, mati dalam kafir. Maka di sini disebutkan sebahagian, nampak? Bukan semua, sebahagian daripadanya supaya dapat diketahui kesalahannya. Contoh dia bagi sini iaitu ancak dan sebagainya. Saya tak pernah tengok ancak ni. Orang lama mungkin tahu. Kita baca dulu apa benda ancak ni. Adalah membuang ancak dan memberi makan hantu syaitan. Ini satu daripada adat kepercayaan orang yang menyembah berhala, kerana mereka itu beriktikad bahawa hantu dan syaitan itu berkuasa menyebabkan sakit atau sampuk dan sebagainya. Tak tahu, mungkin ada orang lama sini tahu ancak tu macam mana kan. Cumanya yang saya pernah dengar, pokok pisang, dia kata kat pokok pisang ni ada penunggu. Jadi dia pun buat macam mana, dia balut lah apa kita tanya buat apa ni, dan ini untuk penunggu punya makan. Bagi makan apa semua ni. Sebab apa? Supaya dia tak kacau kita. Situ syirik tu. Jangan buat macam tu. Jangan buat benda pelik-pelik gitu. Kita pegang sini je. Bila kita sakit, jangan faham jin saka atau sihir apa yang menyebabkan, yang menjadikan kita sakit. Yang sakitkan kita siapa? Allah. Tetapi dalam ikhtiar kita nak berubat, silakan berubat. Berubat cara moden tak jadi, kita pergi berubat cara tradisional, cara ruqyah, tak ada masalah. Sebab tu kadang-kadang kalau ustaz yang bijak dalam ruqyah ni, selalunya yang betul-betul mengaji dengan guru dia lah kan. Dia bila kalau dia tahu, kadang-kadang dia tahu orang tu disihir oleh seseorang. Sebab kadang-kadang dia boleh nampak siapa yang menyihir dia. Masa dia duduk berubat tu, benda tu datang. Mungkin dia boleh tahu. Tapi kalau ustaz seseorang yang bijak, yang dia ambil ilmu daripada gurunya yang betul, dia takkan cakap. Dia tahu. Okey, dia kata kamu balik kepada tuan kamu kan. Jangan kacau orang ni lagi. Kalau tidak, aku minta pada Allah Ta'ala, kamu akan disiksa dengan teruk. Gitu je kan. Kadang-kadang yang si sakit pula over. Siapa ustaz cakap dengan siapa tu? Siapa dia ustaz? Muka dia macam mana ustaz? Dia macam saudara saya tak? Mula ada ke jiran saya? Mula ada. Mula nanti nak tuduh. Kalau yang jenis tak bijak, dia pergi cerita, muka dia gini-gini kan, sekian-sekian gini kan. Itu jiran saya tu. Jiran awak buat ni. Kenapa saya cakap macam tu? Kenapa saya cakap tak bijak? Apa efek selepas tu? Elok-elok mungkin ada panas sikit-sikit je dengan jiran tu. Bila dia tahu jiran tu yang sihir dia kan, apa jadi? Tengoklah, dia pun ustaz boleh buat tak? Hantar dia balik. Nampak tak? Ustaz tu kata boleh, tapi pengerahnya tinggi sebab dia nak smash balik.
Bukan senang nak smash ni dia kata. Kan? Jadi ustaz tu pun main 2,500 apa semua. Habis jadi apa dah. Jadi jangan gitu. Kita kalau sekalipun kita ini tanda-tanda disihir ni, tak apalah. Sebab Allah yang berkuasa. Berubat je lah. Bacalah ayat Quran gitu gini. Tak usah tahulah siapa yang buat apa semua. Tak payah. Tujuan mereka ni musuh-musuh Islam ni, musuh-musuh Islam lah ni. Setan, iblis apa semua, jin jahat apa semua ni, jin kafir. Tujuan dia nak memecah belahkan kita, itu sahaja. Dia tahu dia nak sesatkan kita. Dia ada dua golongan orang Islam ni. Pertama, orang Islam jenis mengaji. Satu lagi jenis orang Islam jahil, tak mengaji. Yang jenis jahil ni, ini dia petik jari je, mudah-mudah ikut dia. Suruh minum arak, suruh tikam nombor ekor, tikam, suruh berzina. Tapi main yang jenis bawa kitab ni, jenis mengaji, jenis tasbih kat tangan, nak suruh minum arak, mana nak jadi minum arak. Nak suruh tikam nombor ekor, tak ada. Habis macam mana? Tapi dia takkan putus asa untuk merosakkan kita. Maka dia akan bisik dari sudut perkara lain. Macam ni lah. Dia akan bisik ke hati, suruh bersangka buruk, suruh riak, suruh ujub, suruh takabur, suruh dendam, suruh dengki, suruh itu. Kadang-kadang ini yang bahaya. Walaupun kita dah mengaji, bila-bila masa sahaja, kalau kita tak waspada, kita boleh jadi makanan mereka itu. Jadilah kepercayaan yang karut marut. Okey, contoh biasa dengar kan cerita seorang wali Allah. Cerita ni ada, kalau nak rujuk boleh rujuk dalam kitab Jawharul Mawhub wa Munabbihatul Qulub. Cerita seorang wali yang dia ni Allah uji, dia ni hebat dah, kuat ibadat. Tiba Allah uji, datangkan satu iblis. Iblis tu menyamar macam seorang wali Allah juga, seorang ulama, dan amalannya lagi hebat. Sehingga kan sembahyangnya tak berhenti-henti, puasanya tak buka-buka, malam tak tidur. Dan akhirnya si wali ni jealous. Dia pun kata, macam mana nak jadi macam kamu ni? Dia kata, dulu saya buat maksiat, dia kata. Jadi kalau kamu nak buat jadi macam saya pun, kamu kena buat maksiat dululah. Bila kamu dah buat maksiat, kamu menyesal. Bila kamu menyesal, kamu pun berubah sungguh-sungguh, jadilah macam saya, semayang tak berhenti-berhenti, puasa tak buka-buka, malam tak tidur-tidur, kuat ibadat. Ada. Akhirnya kata si wali ni, habis macam mana nak buat? Apa maksiat saya kena buat? Kata si iblis, kamu bunuh orang. Dia kata bunuh orang tak boleh, berat sangat, sebab melibatkan nyawa orang lain kan. Hukuman dia pun dahsyat. Tak mampu, dia kata. Ada ringan sikit tak? Kata si iblis, berzina, rogol perempuan. Yang tu lagi tak boleh. Dia kata, saya ni merata tempat kuliah, sampai kidah pun panggil saya, dia kata. Contohlah, kalau saya rogol perempuan, malulah saya, nanti keluar paper depan, mana nak letak muka, anak murid ramai. Ada tak ringan sikit? Ni teruk sangat lah, dia kata. Kata si iblis, ada. Inilah, kalau yang ni pun tak boleh buat, tak usah berangan lah nak jadi macam aku, kata dia. Apa dia? Minum arak. Kemudian Tok Syekh ni, wali ni pun fikir, dia kata minum arak kesalahan aku seorang aja, tak melibatkan orang lain. Kalau bunuh, orang lain punya nyawa. Kalau rogol pun, orang lain punya maruah. Tapi kalau minum arak, aku seorang je yang mabuk. Lepas minum, aku tobat lah, kata dia. Boleh lah minum arak, boleh lah, kata. Lain kali dah kawan tak biasa minum, sekali mula-mula minum Heineken, sedap juga, dia kata. Lah kali dia kata Kasbek, boleh Kasbek pula. Lah sekali Jinas Stout, yang terakhir Taisong. Habis dia bantai rumah, mabuk kepalang. Bila dah mabuk, dah minum, takkan minum tepi pondok, minum dalam pub. Dan bila dalam pub, perempuan yang melayan pub tu takkan pakai nikah. Pakai dedah aurat gini lah. Dah dia mabuk, kewarasan akal dah tak berfungsi.
Tengok-tengok walaupun dia tok wali, dia tetap lelaki. Syahwat ada tak? Ada. Lepas tu jangan cakap besar, saya steady Ustaz. Nak perempuan lalu depan saya buat macam mana pun tak jadi apa. Jangan. Kawan tu baru hai, darah hidung sini. Dah, tok wali pun tumbang. Akhirnya dia girogol perempuan tu. Rogol-rogol, lelaki pula datang. Dia kata, "Hei, kamu dah ulama besar, wali, rogol perempuan pula." Aku cerita kat semua orang. Dia takut cerita dia tersebar, dia bunuh lelaki tu. Akhirnya ketiga-tiga dia buat dosa besar. Saat dia ditangkap, kemudian nak dihukum pancung lah, dihukum ni gantung, nak dihukum mati sebab dia bunuh orang. Akhirnya dia pun dalam keadaan lemah dan diseksa gitu. Iblis pun datang. Dia kata, tolong aku, dia kata si wali ni. Iblis kata, aku boleh tolong hang, tapi dengan syarat hang kena mengaku aku Tuhan. Kata, aku nak ngaku kok mana, aku dah kena ikat apa semua ni, dalam keadaan aku ni lemah. Kata si iblis, tak apa, memadai kamu kelip mata je sebagai tanda setuju aku Tuhan. Dia pun kelip-kelip mata, Allah cabut nyawanya, mati dalam keadaan kafir di sisi Allah, padahal hidupnya seorang wali. Soalan saya, nah, kenapa sampai jadi macam tu? Tang mana dia silap? Apa salah dia? Sedangkan dia kuat amal, dia beramal kuat, ibadat kuat, orang yang alim, wali Allah. Dalam kitab cerita, anak murid dia saja boleh terbang. Anak murid. Dan kalau anak murid boleh terbang, tok guru macam roket tu kan. Nah, nak ceritanya, ini bukan calang-calang orang ni, ini orang hebat ni. Sampai Allah bagi karamah yang hebat. Tapi tang mana dia silap? Sampai akhirnya mati kafir. Bukan sikit-sikit punya hal ni. Kalau setakat mati dosa besar boleh tahan, ni mati kafir terus. Padahal dia wali Allah, dia semayang kuat, puasa kuat, apa semua ibadat kuat. Tang mana dia silap? Siapa nampak? Dia silap sebab dia jealous dengan iblis tadi yang menyamar jadi orang baik tadi, semayang banyak-banyak. Dia kan semayangnya dah banyak juga. Tapi dia tengok kawan ni semayang lagi banyak, dia nak semayang lagi banyak daripada kawan tu, bukan kerana Allah, tapi sebab nak challenge saja. Itu silap dia. Sebab tu dalam Quran, Iblis cakap dengan Allah Ta'ala. Qala, Iblis berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, bima agwaitani, kerana engkau telah menjadikan daku sesat. Qala Rabbi bima agwaitani la uzayyinanna lahum fil ardi, maka demi sesungguhnya aku akan memperelokkan segala jenis maksiat kepada Nabi Adam alaihissalam dan zuriat keturunannya. Wala uwiyanahum ajma'in, dan aku akan menyesatkan mereka semua, kata Iblis. Kemudian ayat seterusnya, ayat 40, dia sendiri kata, Iblis sendiri kata, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang mereka itu orang yang ikhlas. Kalau kita buka kitab tafsir pimpinan Ar-Rahman, mukhlasin itu memang makna orang yang ikhlas, tapi ditafsir oleh Tok Syekh, pengarang kitab tafsir pimpinan Ar-Rahman tu, dia tulis situ, dia kata orang yang bebas daripada sebarang syirik kepada Allah. Jadi maksudnya apa? Maksudnya orang yang ikhlas, orang yang tidak ada syirik pada Allah. Apa maksud syirik di sini? Buat kerana lain daripada Allah. Jadi makna ikhlas ialah buat itu semata-mata kerana Allah, bukan sebab nak challenge siapa-siapa, bukan nak tanding-tanding. Ini yang kita takut. Baguslah majlis musabaqah Quran, bagus. Majlis apa lagi? Tilawah Quran, bagus. Majlis pertandingan qasidah, pertandingan nasyid, pertandingan pencetus ummah, da'i ke apa, tak kira lah. Semua tu kalau nak membawa kepada orang dekat dengan agama, bagus. Tapi kalau tujuannya untuk tanding-tanding, sama tak macam sifatnya si wali yang akhirnya matinya kafir. Nampak? Akhirnya bertanding-tanding suara siapa lebih sedap mengalunkan ayat Quran. Ayat Qurannya tak tertegak di atas muka buminya. Sedangkan Allah suruh mengalun-alunkan Quran atau tegakkan ayat.
Ini baca, oh bertanding-tanding siapa sedap. Kalau tahfiz pula tanding-tanding siapa yang hafiz dulu, siapa yang dapat lepas 30 juzuk. Tapi ayat Qurannya tak payah kata satu juzuk, satu ayat pun tak dapat ditegakkan di atas muka bumi Allah. Kok mana? Kalau macam tu berapa banyak mahat tahfiz pun tak berjaya. Sebab kita bukan nak yang itu. Kita nak lahirkan mereka yang menegakkan ayat Allah di atas muka bumi Allah. Bukan sekadar hafal, bukan sekadar baca dengan sedap. Bukan agama ni bukan untuk ditanding-tanding. Dalam ayat yang lain Allah kata wadzaril ladzina takhadhu dinahum la'iba wa lahwa. Dan jauhkanlah diri kamu dari orang-orang yang menjadikan urusan agama mereka main-main. Ni dia buat main-main, tak ada tujuan. Adakah Nabi dan para sahabat nak bermain-main dengan agama ni? Lepas tu kita kena ingat, tak semua sahabat Nabi hafal Quran, tapi semua sahabat Nabi menegakkan Quran. Biar faham situ kan? Nak hafal silakan hafal, bagus, tapi tujuan bukan sekadar nak mendapat gelaran Al-Hafiz. Tak dapat Al-Hafiz pun tak apa. Yang penting kita nak jadi ansarullah, penolong agama Allah. Biar Iqra pun baik Iqra kan. Batu tak pelik tuan-tuan. Dia kata, dialah kata, tak tahu betul ke tak, dia kata dia hafal 15 juzuk. Lepas tu boleh buka tudung, buka baju, tak usah pelik lah. Setakat 15 juzuk boleh hafal kan. Memang hafalnya 15 juzuk, tapi satu juzuk pun tak masuk ke hatinya. Buat apa? Nah, boleh. Jangan takut, ni bukan marah. Ini memberi semangat. Nah, suara saya slow je sebenarnya. Speaker ni yang kuat. Baik. Jadi itu dia. Samalah macam kes ni. Ancak-ancak ni percaya kepada benda-benda lain. Ini semua sebab tidak mukhlasin lah. Maka saya bagi ubat dia, sama-sama kita sama-sama telan lah. Iaitu buatlah apa pun, jadilah orang yang mukhlasin. Buatlah kerana Allah. Tapi bukan maksud bila buat kerana Allah apa saja orang bagi kita tolak. Tidak. Orang nak bagi pangkat kita tolak, orang nak bagi jawatan kita tolak. Bukan. Jangan salah faham. Orang bagi jawatan kita boleh terima, orang nak bagi pangkat kita boleh terima. Tapi terima tu bukan dengan kebanggaan, tapi dengan ketakutan kepada Allah. Barulah betul. Buatlah apa pun ingat pada Allah, dan minta pada Allah. Tanda orang tu takut pada Allah, lepas-lepas dapat jawatan malam tu juga munajat, ya Allah, aku baru diterima, dilantik, ya Allah, jadi sekian-sekian jawatan. Kalau bukan pertolonganmu, ya Allah, nescaya aku dengan jawatan ni akan lingkup dalam neraka-Mu, ya Allah. Cakap gitu. Biar diri kita sedar. Maka Engkau tolonglah aku, ya Allah, berilah aku kekuatan untuk memikul amanah ini. Barulah apa dia buat kerana Allah. Ni tak belum apa-apa confident dah. I got numbers. Contoh, tak kata siapa-siapa, contoh aja. Gitu. Jadi tak mahu macam tu nah. Baik. Baru kita nampak penting tak penting belajar agama. Lepas tu doa duk pelekeh belajar agama nak pakai apa? Aku siku. Inilah pentingnya, baru dia nampak hala tuju dia. Dunia-dunia lah, tapi dunia ke arah akhirat. Jangan dunianya ke laut. Berkuasa menyebabkan sakit atau sampuk dan sebagainya. Tengok, tak ada siapa yang berkuasa menyebabkan sakit atau sampuk melainkan Allah. Maka mereka yang mengadakan ancak serta mengadakan jamuan, apa tu? Simah nama dia. Simah, apa benda tak tahulah. Tukar ganti tembikai, apa tu? Temiku, benda apa saya pun tak tahu lah ni. Ni dulu-dulu punya cerita lah ni. Dan perkara yang seumpamanya itu telah melakukan perbuatan orang musyrikin. Jadi benda-benda ni benda-benda orang musyrikin, orang Arab jahiliah dulu dah buat dah. Jadi tak usah lah, kita jangan mengarut lah. Buat benda-benda kepercayaan mengarut. Kadang-kadang pelik-pelik. Dia kata gantung kuda laut belakang pintu, pencuri tak boleh masuk.
saya kata pencuri tak boleh masuk, dengan kuda-kuda laut, dengan pintu-pintu pencuri ambil bawa balik. Ada tak ada. Tapi kalau kita ikhtiar dengan baca doa, moga Allah jaga pintu rumah kita, pencuri orang yang jahat tak boleh masuk. Ada. Itu ada orang cakap apa betulnya. Sebab itu doa tu daripada Allah kan, kepada Allah. Ini letakkan sesuatu, kepercayaan begitu tak mau. Macam dulu saya pernah, kawan-kawan saya lah, lepas habis exam, masa tu kami di college kan, lepas habis exam, keluar exam tu ambil gambar sempena paper last. Jadi macam sonok lah paper last. Di background gambar tu ada pelangi. Jadi kawan-kawan pun post lah dalam Facebook. Betul, biasalah orang duk komen-komen. Jadi salah seorang kawan ni pun komen. Dia kata moga-moga adanya pelangi di belakang itu menjadikan kita lulus periksa. Nampak ayat ni biasa-biasa je, tapi boleh merosakkan akidah. Lepas tu saya tegur, kata tak boleh cakap begitu, sebab pelangi tak ada kuasa. Tapi kalau kita kata harap-harap Allah berkati kita dan Allah luluskan exam kita, Allah ada kuasa tak nak luluskan exam kita? Boleh. Dan pelangi nak lulus kot mana pelangi? Pelangi tu hanya biasan cahaya. Habis dah naik matahari apa semua, dah kering air tak ada, hilanglah dia. Ayat ni, ini golongan remaja kita ni, generasi muda gini. Dia bukan faham ni sifat 20. Dia bukan faham mengaji akidah. Batu macam Tok Syekh kata, sebut dalam kitab ni, tanpa dia sedar, rupa-rupanya dia telah mengeluarkan satu perkataan yang boleh mendatangkan syirik kepada Allah. Dan lebih parah, bukan hanya perkataan, takut masuk ke hatinya. Dia yakin sesuatu boleh mengubah sesuatu. Tu betul, jaga-jaga anak-anak kita kan, cucu-cucu kita ke sebagainya, perhati tengok. Sebab tu kata Nabi, almar'u ala dini khalilihi, seseorang itu tergantung atas agama sahabatnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil, kata Nabi. Maka setiap daripada kalian hendaklah memerhatikan siapa kawan dia. Sebab tu tuan-tuan, ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian, perhatikan anak-anak kita siapa kawan dia. Kalau dia berkawan dengan ahli masjid, ahli surau, ustaz-ustaz, moga-moga insya-Allah dia dapat bimbingan agama di situ. Tapi kalau kawannya jenis tak ketuan hala, agak-agak macam mana pahaman agama dia, akidah dia. Ya betul, kita dah didik, tapi ingat, didikan kita hanya berapa persen, environment keliling kita lebih mempengaruhi dia. Kita didik dia masa kecil, duduk dengan kita kat rumah je, duduk kat asrama dah, siapa bersama dia? Duduk kat luar dah, siapa bersama dia? Lepas tu bila dia pun dah makin besar, dia dah menikah kahwin, siapa duduk dengan dia? Siapa yang dia bergaul dengan rakan sekerja dia? Siapa pasangan dia, suami dia, isteri dia? Itu kena cek habis. Ni pantang tengok masuk-masuk BMW. Ni baru menantu dia kata. Setuju terus. Cek dulu agamanya kan. Mentang-mentang lah budak pondok datang naik motor kapcai, sampai-sampai rumah pun minyak mati. Tongkat tak ada, main sandal kot tiang. Assalamualaikum. Hari tu bagi dah sedekah. Dia jawab gitu. Bukan nak minta sedekah ni cik. Saya nak tanya-tanya risik anak cik lah. Anak saya dah ada orang dah. Laju je, sebab kawan tu naik motor, exhaust pun ikat dengan dawai. Dah menolak kawan tu. Siap tolong, pakcik boleh tolong tolak. Sebab dia dah mampu lah. Lepas tu datang BMW, setuju tu. Padahal semayang pun tak erti. Cek dulu tengok. Duduk dia. Saya bagi tip lah, nak test macam mana. Saya nak datang rumah ni, elok lah datang kat senja sikit. Boleh? Boleh. Datang petang-petang tu mula minum petang dulu, lagi nak makan malam. Jadi azan berkumandang. Jadi pakcik pun, sebab kamu pun ada kat rumah, kita semayang sini je lah, tak payah pergi masjid lah. Boleh, tak apa. Habis tu ambil uduk semayang kan.
Lepas tu kita suruh dia jadi imam. Elok orang muda imam. Tiba dia kata, tak boleh cik, saya haid, kata. Kalau macam tu nak buat menantu hantu. Ada. Faham? Biar jadi kita tengok bacaan pokok Allahu Akbar. Baru kalau dia boleh jadi imam, maknanya dia boleh layak menjadi imam pada anak perempuan kita. Sebab kita nak besarkan anak perempuan tu bukan senang. Macam saya mula mikir, saya ada anak perempuan, kita daripada kecil natah dia apa semua, jaga dia elok-elok. Bila dah besar dapatkan orang lelaki tak tentu hala, jadi rosak anak kita. Sebab tu perkara yang penting, bukan perkara main-main. Gitu. Baiklah, maka mereka yang mengadakan ancak serta mengadakan jamuan tadi tu saya pun tak faham benda ni, dan perkara yang seumpamanya itu telah melakukan perbuatan orang musyrikin. Ancak dululah. Kita berhenti sini dulu dan kita akan sambung nanti upacara harimau pula. Sudah harimau pula. Macam mana? Macam-macam. Ni dulu-dulu lah ni. Moden punya pun ada juga. Nanti tengok macam mana lah. Jadi kita masuk sikit kita punya kitab tasawuf pula, Minhajul Abidin. Kat mana saya pun tak ingat lah. Kalau kitab Rumi 25 ke? Ke bukan? Ini mana? Ke yang ini 16 kot. 16 Baca sikit macam, dan menanti baridun itu. Maka 23 dia dengan 23 dia menanti 23. 23. Yang ada wa 'alallahi fatawakkalu tu, ada ayat Quran tu ke? Ke tak sama? Dah masuk akubatul ilmu ke? Akubatul ilmi masuk dah? Betul lah situ. Betul lah, dan menanti baridun hari. Ya lah? Betul ya? Okey, baik. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, dan mana kitab ni? Dan menanti baridun hari, maka satu hari dan saat, maka satu saat hingga jemu ia akan segala makhluk sekaliannya, dan meluat ia akan dunia, dan rindu ia kepada mati, dan sempurnalah rindunya kepada Tuhannya Malaul A'la. Maka tiba-tiba ia dengan pesuruh Tuhan Rabbil Alamin kepadanya mendatangkan dia atasnya dengan roh dan raihan dan kesukaan dan ridwan daripada Tuhan yang redha tiada marah. Baik. Maksudnya sini, dan menanti baridun. Barid ni artinya sejuk. Al-ma'ul barid, air yang sejuk. Baik. Dan menanti baridun, qauluhu menanti barid, yakni menanti akan mati sehari-hari, yakni mati pesuruh daripada Allah Ta'ala. Maknanya baridun ni dia dah sejuk hati dia. Hati dia tu dah lapang, dah tenang, sehingga kan hari maka satu hari, maknanya dari hari ke hari, dan saat maka satu saat, dari saat ke saat dalam hidupnya itu dia dah menunggu mati hingga jemu ia. Dia jemu dah duduk kat dunia ni. Jemu dah, kata nak apa lagi dunia ni, tak ada apa dah. Dia dah tak ada keinginan terhadap dunia. Kita ni tak jadi jemu dengan dunia sebab keinginan tu ada lagi. Betul tak? Aku ingat lepas 2 tahun ni nak besar dapur. Tu keinginan tu ada lagi. Lepas tu dia ada matlamat lagi dengan dunia ni. Tapi ada satu orang, dia tak ada apa dah dunia ni. Dia pun tak tahu dah. Duit dia ada pun dia tak tahu nak buat apa. Tu yang dia senang bagi. Dengar orang nak minta derma pun, ambil lah Ustaz, ambil lah. Dia pun tak tahu nak, kalau ada duit pun nak buat apa Ustaz. Dia pun tak tahu nak apa dah. Dia dah sampai satu tahap jemu dengan dunia. Dia dah jemu. Maka ia akan segala makhluk sekaliannya,
dan jemu dah dengan segala makhluk yang ada. Ada. Dia jemu sebab yang dia nak Allah Ta'ala, dan meluat ia akan dunia. Allah bukan sekat jemu, meluat siap dunia ni. Dia jadi menyampah dengan dunia ni. Memanglah bila dia dah kenal hakikat dunia. Orang tak kenal hakikat dunia, sonok dengan dunia. Orang kenal hakikat dunia, menyampah dengan dunia. Apa tak menyampahnya? Dunia ni banyak membohong, menipu, kan? Kerja penat-penat bertungkus lumus. Yang kaya siapa? Bos. Yang susah kita. Ada itu. Saya sakit hati. Kalau menteri-menteri di escort, kita boleh terima lagi. Polis tutup jalan apa semua, bolehlah kita husnuzon, bersangka baik. Dia ada meeting penting, nak kena mesyuaratkan ke apa ke untuk masalah rakyat dan sebagainya, kita husnuzon gitulah. Ataupun paling-paling tidak mungkin dia nak terkencing sangat, kan? Jadi kita sangka baik itu. Tapi kalau nak escort geng-geng orang kaya ni, apa jadah? Kan, kereta Lamborghini, Ferrari, ataupun geng-geng motor-motor besar, dengan polis-polis escort tahan kereta orang lain. Orang lain ni semua ada urusan masing-masing. Kadang-kadang kita nak pergi kuliah, nak cepat dah lambat dah ni, ataupun kita nak pergi kerja ke dah lambat sebagainya. Tiba-tiba kita disekat sebab nak dahulukan dia. Dia tu kerja pun tidak sebab dia kaya dah. Dia cuma nak jalan-jalan je. Kita ni nak pergi kerja. Baik polis escort kita. Betul tak? Ni kita sakit hati ni. Ni sebab tu kita sampai satu tahap seseorang itu dia dah meluat dengan dunia. Sebab apa ni? Dunia ni banyak pembohongan, tipu daya, penipu dan sebagainya. Yang adil hanya Allah. Dunia gitulah. Tu biar kita kenal hakikat dunia. Jadi kita hidup saja atas dunia, tapi jangan sampai kasih pada dunia, gitu. Dan rindu ia kepada mati. Allah, mati tu sampai tahap rindu. Lepas tu seorang ulama dan juga keturunan Rasulullah SAW, namanya Habib Rizik Syihab. Dia di Indonesia. Dia dulu ditangkap oleh kerajaan Indonesia dan baru-baru ni baru dibebaskan daripada penjara. Dia pernah kata dalam satu ceramah dia kata Rasulullah SAW mendidik para sahabat bukan sekadar berani mati, tapi sampai cinta kepada mati. Sahabat bukan sekadar berani mati, tapi sampai cinta. Cinta tu maksudnya nak mati. Macam cerita yang selalu saya pernah sebutkan dalam ceramah-ceramah tertentu, kan, kisah seorang sahabat Nabi, nama dia Umair bin Al-Humam Al-Ansari. Namanya tersenarai dalam salah seorang yang gugur syahid di medan perang Badar. Kalau dapat ziarah kawasan perang Badar, boleh cek nama dia, ada. Sahabat Nabi ni. Ketika itu dia lebih kurang muda lagi lah. Dia ni tengah berbaris ni, nak perang. Dalam perang Badar ni tengah berbaris, depan tu musuh. Musuh ramai. Kita pun maklum perang Badar, tentera kita orang Islam 313 je. Tentera kafir kat 1000 lebih. Maknanya satu nisbah 3. Kalau nak seri pun sekurang-kurang seorang kena bunuh 3 orang. Itu baru seri, kan? Mana kalau logik akalnya payah nak menang lah, logik akalnya. Tapi sahabat semua steady je. Lepas tu ada seorang sahabat ni tadi ni, Umar bin Humam Al-Ansari ni, dia tengah makan kurma kat tangan dia, tengah makan. Dia duduk atas kuda. Nabi pun lalu. Nabi cek barisan daripada kanan sampailah ke kiri. Nabi cek. Sambil-sambil cek barisan, Nabi pun bagi semangat. Nabi kata, Al-jannatu arduhas samawati wal ard. Kata Nabi, depan kalian bukan musuh, tapi depan kalian itu ialah syurga Allah yang menanti kalian, iaitu syurga yang seluas langit dan seluas bumi, kata Nabi. Bila sampai kat depan sahabat ni pun tanya, ya Rasulullah, ditahan Nabi, ya Rasulullah, betul ke al-jannatu arduhas samawati wal ard, betul ke syurga tu seluas langit dan bumi? Bukan dia tak percaya, tapi dia nak meyakinkan lagi hati dia. Nabi kata na'am. Bila Nabi kata ya, dia pun tunduk macam malu-malu gitu.
Nah, kemudian dia senyum, dia kata bakhin ya Rasulullah. Bakhin. Hadis ni terkenal dengan hadis bakhin. Nah, kemudian sahabat tanya, Nabi tanya, apa yang menyebabkan kamu mengatakan bakhin? Ma'amalika qaulika bakhin. Apa yang menyebabkan kamu kata bakhin? Maksud bakhin tu maknanya wah gitu. Macam wow macam tu. Macam kalau kita jadi sonok macam tu lah. Kenapa kamu macam sonok sangat, seolah macam tu lah Nabi kata. Kenapa yang kamu kata bakhin gitu? Kata sahabat ni, tak ada apa-apa ya Rasulullah, melainkan aku nak bercita-cita sungguh-sungguh nak dapat syurga yang engkau maksudkan itu. Kata Nabi pun senyum. Nabi kata, ya, nah, fa innaha min ahliha, sesungguhnya kamu salah seorang ahlinya. Nabi kata, Nabi janji kat dia, kamu salah seorang ahlinya. Dan lepas tu Nabi pun sambung cek barisan yang belum berbaki lagi, yang sebelah sana. Sahabat ni berangan habis dah, sebab Nabi kata dah, fa innaha min ahliha, kamu salah seorang daripada ahli syurga, yang Nabi kata lebih luas daripada langit dan bumi. Dia jadi tak sabar, sebab orang cakap apa, dah terbayang-bayang, macam mana hebat syurga tu. Lah kali dia mengomel diri dia sendiri-sendiri. Sahabat yang berdekatan dengan dia je dengar. Dia kata, lambatnya nak masuk syurga. Kalau aku kena menghabiskan makan kurma dulu, lepas tu barulah Rasulullah kata jihad, perang, baru aku nak sentak tali kuda aku, baru nak keluarkan pedang, baru nak lawan-lawan, barulah musuh nak cocok perut aku mati, baru masuk syurga. Lambat, dia kata. Dia kata lambat, padahal lagi berapa saat dia nak perang. Dia kata lambat sebab apa? Sebab hati sudah gairah, bukan lagi berani dah, tapi cinta kepada kematian, nak kepada Allah. Akhirnya dia buat apa? Dia campak kurma dia, dia tarik tali kuda dia, terpacak kuda dia, berlari kuda dia, seorang-seorang dia pergi perang. Allahu Akbar, dia sang. Musuh tengok, musuh tarik panah, beratus-ratus panah terbang ke udara, jatuh atas badan dia, rebah jatuh dia daripada kuda, mati. Gugur, syahid dia, kan? Waktu tu sahabat dengan Rasulullah ni, semua ni tercengang tengok, semua tengok, terdiam tengok dia seorang-seorang pergi. Rasulullah pun tanya sahabat-sahabat lain, siapa dia tu yang berani sangat tu pergi seorang-seorang tu? Sahabat-sahabat kata, ya Rasulullah, itulah sahabat yang tadi bertanya kepada engkau ya Rasulullah, yang tanya soalan tadi kat engkau. Kata Nabi, sekarang janji Allah telah ditepati dan dia telah mendapat syurga yang aku sebutkan. Sahabat lain lagi gairah lah, ya Rasulullah, perintahkan kami serang sekarang, sebab kami nak mengikut jejak sahabat kami. Bila jadi macam tu, musuh jadi macam mana? Dia sebenarnya melawan ni bukan siapa sadar, bukan siapa badan dia lebih gagah, tidak, tapi siapa lebih berani. Berani tu nak datang dengan apa? Dengan apa yang dia nampak, apa yang dia buat. Kalau nampak di hadapan tu musuh, berani ke? Tengok musuh pula ramai. Contohlah kita melawan, contoh US ke Amerika datang sedang dengan kereta kebal, dengan Sukhoi apa semua. Kalau tengok jet, tengok kereta kebal punya besar, kita akan jadi penakut. Tengok, Allah besar, macam mana nak lawan, kita keris je ni. Contoh. Tapi kalau dididik hati kita, bukan kereta kebalnya yang besar, bukan Sukhoinya yang besar, bukan jet pejuangnya yang besar, bukan peluru berpandunya yang besar, tapi syurga Allah yang besar menanti kalian. Nak takut apa setakat kereta kebal? Dilenyek pun tak apa. Macam tu. Maka berani tu datang. Bila berani, musuh dia berani kan, berani tak boleh. Bila salah satu berani, salah satu akan jadi takut. Jadi musuh akan jadi takut. Itu waktu kita kena faham. Waktu kita kena didik masyarakat kita yakin dengan Allah, bukan kebahagiaan hidup di dunia, kebahagiaan hidup di hari akhirat. Suatu jangan tanam cinta dunia dalam hati. Lepas tu ni ada perkataan-kataan daripada golongan sekular ke liberal ke apa tak tahulah. Mereka memahamkan kita ni kalau nak orang kafir tunduk dengan kita, kita kena jadi orang kaya, duit banyak, barulah orang kafir akan tunduk dengan kita. Perkataan ini sesat dan tak betul. Jangan kita pegang begitu. Nabi tak ajar begitu.
Kan? Kalau siapa yang cakap itu, buktikan kitab mana sebut, ulama mana sebut begitu. Mana Nabi yang cakap gitu? Tak ada. Nabi tak ajar begitu, ulama tak ajar kita begitu. Untuk tundukkan orang kafir, takut dengan kita, bukan dengan kekayaan, tapi dengan takwa kepada Allah. Nah, lepas tu mereka tak heran kita kaya. Dia tak heran. Sebab tu dia boleh lambatkan duit. Yang dia nak ialah kuasa. Yang dia nak kita tunduk dengan dia. Sebab tu mereka, musuh-musuh Islam, kafir-kafir ni, dia boleh bagi kekayaan kat Arab Saudi, dia boleh bagi kekayaan dekat UAE. Daripada tanah kering yang tandus, tiba-tiba naik bangunan yang hebat-hebat. Dia boleh bagi kekayaan tu. Tapi yang penting kalian tunduk dengan aku. Itu yang dia nak. Jadi kalau kita ni tergila-gilakan kekayaan, macam tempat kita sama lah. Dulu tanah dalam negara ni milik siapa tuannya? Kalau bukan ketuanan Melayu. Sekarang ni gilah Pulau Pinang. Saya kuliah kat sana, lalu tengok rumah besar-besar, rumah teres 2 tingkat, semua ada tanglung. Tanya orang Melayu kita duduk tang mana? Belah-belah parit, belah-belah sungai. Rumah-rumah flat, gitu. Akhirnya mana kita ni? Ada tanah sikit, depa sanggup beli, habis duit depa pun tak apa. Saya beli. Kita pantang dengan 2 juta. Kalau jual lah, jual lah. Dia tak kisah dia habis duit, tapi kalian tak ada kuasa dah lepas tu. Kami yang berkuasa. Sebab semua ni kami punya. Kamu tak ada apa, duit akan habis. Tanah tak habis. Tanah dia punya aset dia makin meningkat. Duit yang kita dapat walaupun 2 juta tadi, jangan sonok saja. Beli itu beli ni habis 2 juta. Ada. Tu kita jangan mudah daripada sebab tu nenek moyang kita dulu Allah. Cuba kita bayangkan, zaman dulu kereta tak ada. Paling kuat pun basikal lah agaknya. Tapi dia boleh teroka tanah. Saya fikirkan atuk saya macam mana. Atuk saya dibesarkan di Sabak Bernam. Kami punya keturunan Jawa banyak ni di Sabak Bernam. Moyang saya pernah jumpa moyang saya. Hidup lagi masa tu, umur 100 tahun lebih masa tu umur dia. Tapi dah tak larat lah, baring gitu je. Duduk di Sabak Bernam. Saudara-saudara besar lah, saudara-saudara jauh. Tapi atuk saya dia buat rumah di Kajang. Tanya cerita orang dulu-dulu, atuk kamu dulu kuat, dia kata. Dia naik basikal, buka tanah daripada Sabak Bernam sampai ke Kajang perginya. Buka tanah. Untuk siapa? Dia dapat rasa ke? Anak cucu cicit ni hari ni. Tiba-tiba sampai kat kita, geran mana geran? Ayah ayah dia baru batuk 3 kali je. Geran. Ayah nak pergi dah tu, dia kata. Wajar punya anak. Nak jual habis-habis lah aset orang kita, habis lah. Itulah. Kenapa apa ni? Sebab ditanam cinta dunia. Kadang-kadang silapnya silap kita juga, tuan-tuan. Minta maaf cakap. Kita ajar anak-anak kita dari kecil lagi macam tu. Kamu kena belajar rajin-rajin, supaya nanti besarnya kerjanya besar-besar, gajinya besar, pangkatnya besar, jawatannya besar. Yang kita sebut besar-besar tu semua apa? Dunia ke akhirat? Jadi automatik kita telah mendidik anak kita membesarkan dunia. Dah Allah mana? Agama mana? Akhirat mana? Nak pegang jawatan besar tak salah, tapi besarkan Allah, besarkan akhirat, besarkan agama. Ajar dia begitu. Dek, kamu belajar pandai-pandai jadi doktor. Tapi ingat, kamu doktor orang Islam, doktor Islam, doktor umat Islam. Kamu tolong balik agama kamu, kamu tolong umat Islam. Ubat-ubat hari ni kita tak tahu status halal dia macam mana. Kamu sebagai doktor, kamu kaji habis-habis. Kamu buat, kamu naikkan sunnah-sunnah makanan Nabi. Kamu buat kajian madu tu, kamu buat kajian habatus sauda tu. Tak usah nak ikut semua Panadol tak habis-habis. Itu datang daripada siapa? Bawalah macam tu. Barulah kita ni membesarkan agama. Ini pakai bukunya pun buku daripada barat. Mana buku daripada orang kita? Mana kajian daripada kita sendiri, pada orang Islam sendiri? Sedangkan kita ada Nabi. Nabi ajar dah makanan sunnah. Kenapa nak ikut makanan barat juga, cara kafir juga? Ni. Akhirnya kita ni hidup dengan drug. Tu banyak-banyak ubat tahan sakit apa semua tu. Itu yang akhirnya dia rosak buah pinggang.
Ni punca-punca apa semua kan. Ni. Jadi itu yang kita harapkan. Tak salah nak mengaji akademik, tapi tanamkan Islam dalam hati dia, tanamkan Allah dalam hati dia. Sebab tu penting nak pelajaran agama. Sebab tu pelajaran agama yang asas tak payah banyak, 3 sahaja: tauhid, fiqh, tasawuf. Tanam 3 ni, insya-Allah selamat. Sebab tu orang dulu-dulu buat baju Melayu 3 poket, cukup dah. Ia menunjukkan 3 bekal setiap anak Melayu kena bawa. Bekal tauhidnya, bekal fiqahnya, bekal tasawufnya. Lepas tu kamu nak jadi apa, jadilah. Nak jadi nelayan ke, nak jadi apa ke, asalkan 3 bekal tu ada. Ni 3 bekal tak ada. Sebab mana ada 3 poket? Sebab dia tak pakai dah baju Melayu, dia pakai kot. Kot 1 poket je dalam, itu pun dalam poketnya. Tu kan, bukan salah ke kot tu, tapi nak masukkan tersirat dia tu. Kembalilah kita kepada nak jati bangsa dan agama kita. Gitu nak. Jadi ni akhirnya sampai satu tahap orang ni dia sampai rindu kepada dunia. Rindu pada dunia, silap. Meluat pada dunia, rindu kepada mati. Rindu kepada mati, nampak? Dan sempurnalah rindunya kepada Tuhannya Malaul A'la. Saya pun tak sampailah tahap ni, tapi tok guru saya dah nampak dah. Dia lepas-lepas dia balik haji, dululah dia pergi haji, dia tanam azam dalam hati dia, dia nak berpakaian putih. Bila-bila pun putih. Sebab tu kalau perasan tengok, gilah jumpa dia kat mana-mana pun, kuliah mana-mana pun, dia mesti pakai jubah putih, serban putih. Mesti putih. Kan? Saya tanya kenapa tu orang ni, dia kata kerana Ana, dia kata, saya ni dah bersedia bila-bila Allah nak ambil saya nak mati dalam pakaian yang saya pakai tu. Ni kata, kalau takdir dia mati, dia pesan kat saya sebagai anak murid, kapankan dengan jubah yang terakhir dia pakai masa tu. Dan dia doa, dia nak mati dalam mengajar. Tengah-tengah baca kitab ni jatuh, dia nak macam tu, dia nak mati waktu tu, dia nak mati dalam berjuang. Lepas tu dia tak pernah putus asa. Lepas tu ada orang kata, tok guru ni dah makin berusia, nampak tak larat dah, tak sah lah mengajar. Dah, dia kata, memang aku nak mengajar sampai mati, dia kata. Sampai biar aku rebah atas kitab, kerana aku hidup dengan kitab, nak mati pun dengan kitab. Tu kita nak macam tu. Boleh? Tapi bukan mati malam ni lah, nantilah lain kali lah. Malam ni pula Azad, dia kata nantilah dulu, belum sedia juga ya. Pelan-pelan insya-Allah kita tobat dulu dosa-dosa kita yang lampau. Kalau ada benda-benda hutang, solat tak qada lagi, qada. Buatlah apa-apa. Sediakan hati ni. Memang kalau ikut, bila nak kata sedia tu, tapi cuba sediakan hati ni untuk menghadap Allah. InsyaAllah hati ni akan terasa rindu dan sayuk. Lagi-lagi menyebut nama Allah tu. Maka tiba-tiba ia dengan pesuruh Tuhan Rabbil Alamin kepadanya, mendatangkan dia atasnya dengan roh dan raihan. Sampailah akhirnya Allah menjemput dia dengan rohnya disambut dengan kegembiraan, dengan kesukaan dan ridwan daripada Tuhan yang reda tiada marah. Allahu Akbar. Akhirnya dia balik jumpa Allah dalam keadaan Allah sayang kat dia, Allah suka kat dia, Allah tak marah kat dia. Kita cukup yang itulah, Allah tidak marah kita. Cukup dapat yang tu pun terbaik dah. Allah reda, Allah kasih kat kita. Ada. Jadi kita buatlah yang terbaik, bukan untuk orang lain, untuk diri kita. Jadi kita tangguh sinilah. Kita akan sambung. Maka dijumpa ia akan dia, suka baik hati dan dirinya, dan sempurna manis muka. Nanti kita akan tengok dia akan mula masuk ke alam barzah. Apa yang jadi pada dia ni? Bila hatinya sudah jinak dengan akhirat. Tapi kesimpulan yang kita dapat daripada pembacaan kitab kita Minhajul Abidin ini, syaratnya untuk dapat yang terbaik macam ini, hati tu dulu kena buang kecintaan dunia tu. Jangan kasih dengan dunia. Tukar kasih kita pada akhirat. Dunia lebih kurang, atau meluat ke apa, tak apalah. Tapi jangan sampai kasih dunia ni. Yang kita nak kasih akhirat. Walaupun terpaksa buat dengan berpaksa-paksa dulu. Macam kuliah ni tak ngaji Quran ke, kuliah ke, macam tak berapa nak minat, tapi paksakan buat.
Sehingga kan kata ulama, boleh kamu berdoa paksa-paksakan menangis. Walaupun nangis tu kamu buat-buat je dulu, tapi istiqamahkan. Kemudian kamu minta pada Allah supaya Allah bukakan hati ni, supaya timbul rasa kasih kepada Allah dan kepada Rasulullah dan kepada agama ni. InsyaAllah sampai satu masa, kalau kita boleh istiqamah, kita teruskan buat, akan dapat satu masa tu nanti. Dapat sungguh-sungguh lah kita terasa di hati Allah. Masa tu memang tak ada apa dah kelazatan dunia ni. InsyaAllah nah. Jadi itulah yang dapat kita kongsi-kongsi dan sampaikan pada malam ini. Dari segi ilmu tauhidnya kitab Risalatul Tauhid, dan dari segi tasawufnya kitab Minhajul Abidin. Moga-moga memberi manfaat kepada kita bersama. Kalau tak banyak pun sikit pun jadilah, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu. Saya mohon maaf sekiranya terkasar bahasa atau mengguris hati mana-mana pihak. Lebih-lebih lagi kepada mereka yang lebih berusia daripada saya, pangkat seperti ayah dan ibu saya mohon maaf sekiranya ada apa-apa perkataan yang boleh mengguris hati. Adapun kita tidak menunjukkan kepada khusus kepada siapa-siapa, kita sebutkan secara umum sahaja, supaya kita sama-sama dapat berubah daripada tak baik kepada baik, ataupun baik kepada yang lebih baik. Moga-moga hari ini lebih baik daripada semalam, dan hari esok lebih baik daripada hari ini, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa islamana islamal muslimin, wa imanana imanal mu'minin, wa salatana salatal khashiin, wa a'malana a'mal salihin, wa niyatana niyatal mukhlisin, wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin, wa hayatana hayatal ulama, wa mautana bimauti syuhada, wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, wa qina adzabannar, wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.